اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وتقضى. Okey. Saraf. Ini kena salin. Saraf dari segi bahasa ialah pertukaran. Tukar. Dari segi istilah, okey. Perbahasan mengenai bahagian kalimah di dalam Al-Quran serta perubahan bentuknya untuk menghasilkan ayat yang baik, sempurna serta mencapai makna yang tepat. Itu artinya apa tu saraf dari segi istilah. Tukar, senang saja tukar artinya. Ini sebagai contoh, akala campur dengan antum, dia jadi akal tum. Ini artinya kita cantum ini jadi ini. Cantum. Kita jadi ini. Lepas tu kita tukar. Ini cantum ataupun pecah, samalah. Ya, kita jumpa ini, kita pecah jadi ini. Ya, kita jumpa ini bihi, kita pecah jadi bi campur dengan wah, ini pecah. Ini cantum. Ini pecah. Ya, pecah. Okey. Beza kan? Jadi itu kerja saraf. Dalam Quran banyak kita jumpa ayat. Wa id akhazna. Akhazna tu dah cantum. Kalau pecah, akhaza campur dengan nahnu. Boleh? Sebab tu kita sebut banyak kali tak apa. Itu cantum pecah. Lepas tu kita cantum perkataan, itu kerja saraf. Perkataan dengan perkataan. Yang itu dalam perkataan. Ini perkataan dengan perkataan. Sebagai contoh, kita ambil perkataan. Saya nasi makan, meja atas, ya, Zuhur lepas, adik sama-sama. Itu perkataan yang tak ada ayat. Yang tak ada ayat-ayat perkataan tu. Jadi kerja saraf, dia cantumkan saya makan nasi bersama adik berlauk gulai ikan tenggiri di atas meja dalam rumah saya. Jadi bila begitu maka dia jadi satu ayat yang lengkap, sempurna. Tak kira lah. Dia guna, nak lengkapkan tu dia gunakan waw, gunakan tabi'. Allah Ta'ala gunakan tabi', gunakan waw, gunakan huruf ataf, gunakan huruf istisna. Jadi dari situ barulah keluar hukum marfu'. Bila guna ni jadi marfu', bila guna ni jadi mansub. Jadi anda nampak tak sekarang ni dia punya kefahaman lebih? Nampak tak? Itu saraf. Macam apa tu cantuman perkataan. Kita kata di sini, ni, akala Ali at-tufahata fil mat'am. Ini satu perkataan, dua perkataan, tiga perkataan, empat perkataan. Dimula dengan fi'il. Dimula dengan fi'il, dia kata ayat fi'il. Lepas fi'il tu ada fa'il. Dan fa'il mesti bagi depan. Lepas fa'il tu ada maf'ul. Jadi orang saraf kata, inilah kerja saraf, susun. Jadi orang nahwu kata, bila ada akala, ada fa'il, dia akan jadi D3. Ini macam nak jual apa tu? Nak jual apa? Tengok bukan D3. Ni datin. Yes, datin. D3. Ni D. Bukan key 3A. D. Ada asal dia. Ni D. D tu ayat fa'il.
Nampak tak ayat fa'il? 3. Fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Jadi Al-Quran mempunyai 5 saja jenis ayat. Dalam Quran, ayat fa'il ada 5 jenis saja. Boleh? Okey. Faham setakat ni? Faham. Okey. Dari segi, ingat, selesai dah ni? Selesai dah? Apa makna pertukaran? Apa makna pecahan? Apa makna, apa tu, cantuman? Ini cantum. Okey. Okey. Dari segi istilah, ilmu saraf iaitu perbahasan tentang bahagian kalimah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 3 saja kalimah kata orang saraf. 1 isim, 1 fa'il dan 1 haraf. Nak detail lagi tentang fa'il, yang tadi kita bagi tu detail fa'il. Tapi kalau kita sudah boleh kenal isim, fa'il, haraf, that's enough. Buka Quran saja, enough. La ikraha fiddin. Mana fa'il, mana isim? Tak ada fa'il pun, semuanya isim. La haraf, ikrah isim, fi haraf, ad-din isim. Kalau boleh kenal tu, dah cukup dah. Boleh kenal. Boleh kenal. Ya? Okey. Lepas tu, serta perubahan bentuknya. Bentuk perkataan. Bentuk dia. Bentuk perkataan mesti kena sama dengan antara satu sama lain. Sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh. Okay. Ya. Kita tahu bentuk perkataan. Bentuk perkataan. Kita faham isim, kita faham fa'il dan haraf, serta kita kena tahu perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Ya. Sebagai contoh, antara contohnya kita kata akal. Sebagai contoh, bentuk. Ya. Bentuk, saiz, bilangan orang, jantina, itu kerja saraf. Kita kata, ni, datin ni, ya. Ni, akala. Aliyun. Siapa makan? Ali. Sebab itu akalah. Ya? Nak kata apa? Yelah, kalau tak ada Ali, tak tahu siapa makan. Tak, laki-laki. Jadi bila taruh Ali, maka Ali ni yang makan. Kalau yang makan ni Salna, dia kena jadi akalat. Okey? Akalat. Ya. Kalau yang makan tu kita kata kucing jantan pun kata akala. Kalau yang betina kena kata akalat qittatun. Jadi ini dikatakan kena sama laki dengan perempuan. Jadi dalam Quran tak pernah salah. Erti itu dia perubahan bentuk. Ya, bentuk dah tu. Itu bentuk. Termasuklah mufrad, musanna, jamak, bentuk dah tu. Ya, kalau zahratun satu, ini bentuk lah ni. Bentuk menunjukkan satu kuntum bunga. Kalau zahratan ni dua bunga. Kalau zahrat banyak bunga. Jamak, mufrad, musanna, jamak. Itu semua bentuk. Bentuk. Apa gunanya perlu ni semua ni? Tujuan supaya bila ayat tu kita susun, dia tidak akan janggal. Ya, dia tidak akan janggal. Jadi itulah dia dalam Al-Quran, tidak pernah janggal. Itu maknanya saraf. Ingat saraf dari segi bahasa, tukar, pecah, cantum, daripada besar kecil, daripada kecil besar. Lepas tu cantum perkataan-perkataan. Ingat Ali mari, rumah sana, ya? Ingat tu. Jadi betul-betul ayat yang lengkap. Okey. Kemudian saraf juga memberi makna, bukan makna seterusnya. Okey. Saraf
membezakan fi'il, haraf. Tengok dalam gambar tu. Kata nama. Ya, yang contoh tadi, contoh. Ni tak ada, ni contoh. Di sini. Daripada sini. Sebagai contoh bawah dia, bawah istilah. Seperti yusalli, perbuatan. Fi, haraf. Al-masjid, nama. Qarib, kata nama. Zaraf. Al-bait, kata nama, rumah. Jadi kalau kita boleh kenal pasti ini semua, maka itulah dia saraf. Seterusnya, ilmu saraf membincangkan perkara berikut. Tulis. Ilmu saraf, ini huraian membincangkan perkara berikut. Yang pertama, dia bincangkan tentang bahagian-bahagian isim, bahagian fi'il, bahagian haraf. Tadi kita baru selesai bahagian fi'il. Isim belum, haraf belum. Jadi yang pertama ilmu saraf, mesti kita nak tahu apa itu haraf, apa itu fi'il, apa itu isim dan jenis-jenisnya. Tadi kita bincang baru tentang fi'il. Luas tak fi'il tu? Yang kedua, membincangkan asal usul perkataan. Asal usul perkataan dalam asal usul perkataan dalam bahasa Arab, dia ada sulasi. Apa tak sulasi? Ya, sulasi kan? Ni sulasi. Dia ada sulasi. Okey. Lepas tu dia ada rubai. Okey, rubai ni. Mana saya bawa teks sini kan? Dia ada rubai. Lepas tu dia ada rubai. Okey. Dia ada sulasi, ada rubai. Tadi dah terang kan? Sulasi seperti fa'ala, itu sulasi. Tapi dia ada 3 pattern kan? Dan rubai seperti fa'lala, dah raja, zalzala, as'asa, waswasa. Ada tak yuwaswisu? Itu rubai. Okey. Tadi dah terang kan? Ya, sulasi fa'ala lah. Sudasi tak ada. Sudasi itu tambahan. Ini yang asli. Yang asli. Asli ada 2 jenis, sulasi, rubai. Okey. Jadi saya habis setakat tu. Saya tak terang lagi dia punya bab, tak terang bab. Yang asal, ya. Ingat sulasi ada 3 wazan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Rubai ada satu saja, fa'lala. Seperti dah raja ni kita golek. Zalzala goncang. Mujarak, ya. Kita kata mujarak lah tadi. Nama dia mujarak. Mujarak ada 2, mujarak sulasi, mujarak rubai. Okay. Lepas tu dia juga bincang tentang wazan kalimah. Wazan kalimah ada 3. Ya, 3. Satu fa'ala, fa'ula dan fa'ilah. Ini ditukar. Wek tukar Fa'ala, fa'ula, fa'ilah. Itu 3 wazan. Betul tak? Okey. Itu 3 wazan. Okey, 4. Sarah juga membincangkan bab kalimah. Bab kalimah. Okey. Bab kalimah. Sebagai contoh, fa'ala memiliki 3 bab. Okey, apa ada 3 bab? Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Ini 3 bab. Ya. Jadi perkara ketiga ni Sarah membincangkan tentang bab kalimah. Bab kalimah ada 6, ya tak? Fa'ala memiliki 3 bab. Okey. Fa'ila ada 2 bab dan fa'ula ada 1 bab. Yang tadilah, yang saya tulis tadi.
Ni saya buat PowerPoint je. PowerPoint pula jadi macam ni. Binaan kalimah. Binaan kalimah. Apa maksud binaan? Binaan itu ada madi, ada mudhari', ada amal. Itu untuk fa'il. Ya. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Itu untuk fa'il ya. Itu kerja saraf. Bagaimana mufrad nak musannakan dia? Bagaimana jamak nak mufradkan dia? Itu kerja saraf. Ya. Binaan. Binaan tu terbentuk. Terbina. Fi'il madi nak jadi mudhari' macam mana? Mudhari' nak jadi madi macam mana? Nak jadi amal macam mana? Itu kerja saraf. Okey. F ni saraf membicarakan tentang perubahan kalimah apabila dimasukkan amil sebelum dia. Seperti alhamdu, dia masuk inna jadi innal hamdah. Ya tak? Amil tu alat. Alat-alat seperti haraf, seperti fi'il madi, kalimah-kalimah mabni dia jadi amil. Macam lepas fi'il madi, isim tu mesti fa'il tak? Itu dia kata alat. Macam in, lam, lan, la, itu alat. Okay, itu alat. Okey. Okay. Yang mana je? Nombor berapa D ke? Bila ada huruf alif, ada haraf alif nun di depannya. Inna. Alhamdu, bila ada depan dia inna, dia jadi alhamdah. Itu typing error. Inna, bukan an tu inna. Ya, tak ada, belum ada baris lagi. Belum siap betul lagi. Innal hamda ya. Okey, cuba tengok ni. Ayat yang wala talbisu ni. Kita tengok. Ini ayat larang. Dilarang kita mengenepikan kebenaran dan mengambil kerosakan. Banyak orang memilih yang tak baik daripada yang baik, ya. Sebagai contohnya kita tengok wala talbisu wa la. Surah kata wa tu haraf ataf. Ya. Jadi kita kena kenal itu haraf apa? Haraf ataf. Kalau kita nak kenal mendalam lagi, berapa beradik dia? Tak apa. 6 ada 8. Tak apa. Okey. Kalau nak kenal lagi, itu kerja saraf. Adik-beradik dia ada katakan 8. Berapa yang satu huruf? Berapa dua? Yang besar sekali berapa huruf? Itu. Kalau dalam lagi, berapa yang bagi atas? Berapa yang bagi bawah? Berapa yang bagi mati? Berapa yang bagi depan? Itu dalam lah tu. Kajian dia. Dalam lah. Dalam kajian dia. Jadi, saya nak mengajar anda sedalam-dalamnya. Ya, walaupun nampak macam tak jelas. Yang tohor pun tak jelas, apatah lagi yang dalam. Kan? Biarlah kita bagi yang dalam terus. Mudah-mudahan yang atas-atas tu boleh nampak. Maksud saya gitu. Ini dalam tu ni. Wow. La tu ada banyak la. Tapi di sini kita kata la nahi. Sebab dia ada ta depan tu. La nahi. La nahi, dia punya istilah dia mesti ada pada fa'il mudhari' dan fa'il mudhari' itu jadi larang. Okey? La nahi. Dia ada berapa beradik nahi? Dan ada berapa huruf? Ada yang satu huruf ada tak?
Dulu ada tak? Ayat macam tadi juga kita kaji. Ya, terperinci. Talbisu. Talbisu tu fa'il mudhari'. Kita kata fa'il mudhari' mati. Mati dia. Apa tanda mati dia? Bukan sukun. Tanda mati dia buang nun ganti alif. Buang nun ganti alif. Itu tanda mati dia. Tanda mati yang jenis ni dia panggil tanda mati yang tidak asli. Kalau yang asli betul-betul bulat. Betul-betul bulat. Macam la talbas bulat. Sukun nampak sukun. Sebab itu fi'il mufrad. Kalau fi'il musanna la talbisa. Buang nun saja. Sebab alif dah ada. Kalau fi'il jamak talbisuna, buang nun ganti alif, la talbisu. Itu kerja saraf. Itu la ni ada jazam lah. Ada la ni kan? Ada la. Dia ikut jenis haraf. Ada haraf untuk pada fi'il, ada tak kita belajar? Untuk fi'il ada berapa? Untuk isim ada berapa? Untuk isim ada 13, untuk fi'il ada 16. Yang lain tu 22, yang baki tu 13 tak kerja. Boleh ingat macam Ustaz ingat tu? Yang ni. Okey. Nahu bukan bincang pasal perkataan, tapi bincang pasal ayat. Okey? Okey. Ayat. Sebab itu nahu dari segi bahasa dia panggil menghala. Mana tak menghala? Cuba sebut mana gaya menghala. Ke depan. Ke depan. Kalau macam ni bukan menghala. Ini mengribus. Mengundur. Ini bila menghala mana ke depan. Lepas tu mengarah. Arah. Ada tak orang arah? Arah ke depan. Ataupun direct. Direct mana? Terus. Okey. Tuan-tuan tengok ayat ni. Kita tengok ayat ni. Di mana usul nahu mengikut falsafah apa tu ilmu nahu. Tengok di mana usul nahu. Okey? Tengok mana usul nahu. Sekejap ya, lebih sikit ya. Usul nahu di sini. Tengok ayat ni. Wala talbisu al-haqqa bil batil. Okey. Haqqa bil batil. Usul nahu. Talbisu wa la. Okey. Wa ataf. La. Dia berpisah kan? Talbisu. Bila ada la, dia mengarahkan ke depan ni supaya ni buang nun diganti dengan alif. Itu mana mengarah? Itu kerja nahu. Kerja sarah apa ni? Berapa beradik ni? Kerja nahu bila ini duduk sini jadi apa ni? Itu maksudnya mengarah. Sama ada buang, sama ada ubah, tukar. Itulah dia maksudnya nahu. Okey. Al-haqqa. Oleh kerana dia ada depan fi'il, dia arahkan al-haqqa tu supaya jadi baris atas. Bila jadi baris atas, orang nahu kata duduk selepas fi'il dan fa'il, dia jadi maf'ul. Orang nahu kata B11. Itu kerja nahu. Yang jadual 114 tu semua nahu. Sorah yang tadi baru sorah. Boleh? Okey. Bila macam tu, habis ini. Orang nahu kata bila ada fi'il mesti ada fa'il. Isim yang baris atas lepas tu mesti fa'il, mesti maf'ul. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul D3. Orang nahu kata. Boleh D3. Jadi jadual 3 tu dengan jadual 114 use together. Okay. Ini kita shortcut pasal untuk mudah faham. Kalau kita nak faham sampai tahap ni, 10 tahun dah belajar ni baru sampai tahap ni. Kalau nak ikut saya belajar dulu 10 tahun dah. Tapi kita
Baru tak pasal 1 kali lagi. Ya, belum sampai 2 tahun lagi. Okey. Habis setakat ni. Ini habis setakat ni. Setakat ni, tengok ni. Bila B, orang Sarawak kata haraf. Ya. Orang Nahwu kata isim. Orang Sarawak kata isim. Orang Nahwu kata bila huruf jar bertemu dengan isim mesti baris bawah. Mesti baris bawah. Dan tanda dia mesti kasrah. Itu kata orang Nahwu. Sebab B ni mengharahkan isim selepas tu menjadi baris. Jelas? Okey. Dan saya nak kaitkan dengan konsep tu. Mengarahkan. Okay, nanti orang tanya, apa ni arah-arah ni? Anda tak faham. Jangan marah. Ya? Ya. Tak tahu dah. Tak betul. Memang tak tahu kau tak ada huruf asal. Jadi anda dengar Ustaz cakap ni. Kalau anda belajar sekolah biasa, dia beritahu, dia kata ilmu nahwu ni dari segi bahasa, menghala, mengarah. Jangan tanya. Cukup. Ini kita terang dengan detail bagaimana nak hala arah apa. Jadi tuan-tuan, al-haqqah ni diarahkan oleh fa'il ni dan fa'il supaya dia mesti baris atas. Itu kata arah. Mengarah. Arahkan. Boleh tak kita kata wala talbisul haqqu? Mana kalau al-haqqu talbisu tak arah apa-apa. Kalau al-haqqah dia telah arahkan supaya al-haqqah tu mesti baca baris atas sebab aku dah main peranan aku. Peranan aku fa'il dan fa'il, engkau mesti jadi maf'ulun bih. Jelas tak? Jelas tak? Dengar rakaman tu. Kalau tak mengarahkan, dia mesti kalau harap. Ya betul. Harap saja. Okey, mengarahkan. Jadi apa maksud arah? Maksud arah boleh? Ini B mesti selepas dia ada isim. Jadi B ni dengan sendiri mengarahkan isim supaya berbaris bawah. Jadi al-batil ni jadi baris bawah sebab diarah oleh B secara otomatis. Sama. Ya memang. Yang mengarahkan dia kebanyakannya haraf. Ya. Yang kerja tu. La ni haraf nahi. Bukan nafi nahi. Bila haraf nahi, dia punya arah boleh siapa nak pakai aku. Boleh, tapi mesti kau mudhari'. Dan kau mesti mati. Kalau kau single, kau mati kosong. Kalau kau jamak, kau kena buang satu pakaian kau nun, tapi kau kena panggil di belakang sana alif ganti. Baru kau boleh depan aku. Sanggup tak? Sanggup. Jadi bila sanggup wala talbisu. Sebab la mengarahkan supaya nun pada talbisu tu disimpan dulu. Kalau kau nak pakai, aku. Kalau tidak, kalau kau tak simpan, dia tak akan jadi arahan. Dia la talbisuna, kamu semua tak pakai. Kalau la talbisu, kamu jangan pakai. Boleh? Boleh? Kalau tak buang nun, boleh? Mana dia? Kamu semua tak pakai. Baju ni aku beri, kamu tak pakai. Kalau buang nun, kamu jangan pakai. Boleh tak? Lebih setengah. Lebih stronger. Bukan lebih stronger, arahan. Sebab itu saya nak anda semua memahami konsep. Bila faham konsep, kita belajar nahwu ni sebenarnya kita dalam penerokaan satu lautan yang sangat dalam. Tak mungkin lagi kita sampai, walaupun sampai mati. Jadi anda seronok tak? Tahu kan seronok tak? Dan bila baca pun dia tak boleh kata tak boleh. Dia kena baca wala talbisul haqqa bil tinggi. Biar sampai nampak ni. Kena tinggi, tak boleh. Tak boleh. Kalau macam tu tak ada arahan. Boleh tak kita kata jangan buka pintu tu. Itu kita ni jangan. Itu pun nak taranum juga. Jangan buka pintu ni ya. Itu tak boleh. Taranum lah tu. Taranum.
Jadi bila kita belajar nahwu, belajar saraf dan tahu balaghahnya, maka barulah kita belajar tarannum. Bila tarannum, bunyi tarannum tu tarannum yang ada fi'il nahi. Wala talbisul haqqa bil batil. Al haqqa baik tak? Baik tak? Al batil baik tak baik? Tengok Tuhan kata, Tuhan sebut yang baik tak baik dalam satu ayat saja. Itu sudah ada unsur tibak. Tibak tu artinya sama. Tabaqah sama. Tibak tu tibak. Apa sebab tibak? Sebab orang-orang yang buat jahat ni sebenarnya dia dulu baik. Yang batil ni dulu baik. Dulu dia hak tapi sekarang jadi batil. Sebab itulah orang tafsir kena jelaskan. Orang yang jahat tu bukan lahir jahat, dia baik. Tapi kenapa jadi jahat? Sebab itu Tuhan cantumkan al-haqqa bil batil. Al-batil jahat, al-haqqa betul. Tapi kenapa boleh buat? Sebab dulu al-haq al-batil ni dulunya al-haqqa. Tapi jadi al-batil bukan sebab al-haqqa, sebab orang tu orang batil. Bukan tak batin, orang batil. Okey. Barulah kita berlagu. Bila berlagu macam tadi lah bunyi. Tinggikan sikit. Kan? Okey. Okey. Seterusnya tengok ni. Pertukaran atau perubahan baris. Nahwu juga membicarakan tentang ni. Nombor 2. Dah pertukaran. Satu, perubahan akhir setiap kalimah yang berubah dan yang berubah daripada yang kalimah yang berubah mu'rab ya, dan yang mabni kan. Salin dulu ya. Dari segi istilah pertukaran atau perubahan di akhir setiap kalimah yang berubah. Kalimah yang berubah. Ya, yang berubah tu nama dia mu'rab. Boleh. Berubahnya daripada depan, atas, bawah dan mati. Itu kerja nahwu. Itu kerja orang nahwu. Okey. Dah kita berhenti dah sekarang lah. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Okey, subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Faghfirli fa innahu la anta Rabbana taqabbal minna innaka wa tub alaina innaka wa la tu'akhizna bil wal jarna karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi.